Sekarang ini qa sebagai huruf. So amma harfiyatu, ya ni ya masdariyah lah, kehurufan. Adapun qa sebagai kehurufan. Fa mukhtassuhu bil fi'il. So dia kata kalau qa ni nak jadi sebagai huruf, selepas dia tu fi'il. Tadi selepas qa ni kan isim. Qa Zaidin, qa Qadi, Qadni, isim. Kalau huruf dia dikhususkan fa mukhtassuhu, fa mukhtassatun lah kan. Salah spelling tu. Fa mukhtassatun dikhususkan kepada dikhususkan dia dengan fi'il je. Qad mesti selepas dia fi'il. Dan fi'il tu pula jenis mutasarrif. Mutasarrif tu yang boleh ditasrifkan, boleh dibentuk fa'il, boleh dibentuk isim fa'il, isim maf'ul. Daraba, daripada daraba ni macam-macam, darabu pun semua tu kan. Ada mudhari', ada amar, kemudian ada isim fa'il, ada daribun boleh keluarkan daripada tu. Ini panggil mutasarrif. Lawan dia yang jami' lah. Fi'il jami'. Macam asa, laisa. So laisa hanya ada tasrif laisu je. Fi'il amar tak ada. Mudhari' tak ada laisa kan. Ni'mah. Fi'il. Ada satu je, ni'mah je. Ni'mah, nikmat paling tinggi kan. So ni'mu semua tak ada. Ini fi'il dia panggil yang jami'. Sebab jami' ni dia, nama ke jami'. Jami' beku. Beku ni macam fi'il lah, fi'il. Macam isim lah. Macam isim. Sedangkan qa ni dia masuk kepada fi'il. Jadi kalau dia masuk kepada fi'il yang jenis jami', so yang lebih menghampir kepada isim. Yang seterusnya dia khabari. Fi'il ni jenis khabar, bukan jenis insya'. Bukan jenis insya'. So fi'il ada dua kan? Satu fi'il khabari, satu fi'il insya'i. So insya'i ni macam fi'il amar, fi'il nahi. Khabari ni statement biasa je lah kan? Daraba, yadribu semua tu kan? Sebab apa tak boleh yang khabari, yang tak boleh yang insya'i? Sebab tujuan dia lah untuk mentahqiqkan kan? Qa ni salah satu fungsi dia untuk mentahqiqkan. So kalau suruh apa semua ni bukan nak tahqiqkan satu kenyataan. So dia bukan nak tambahkan satu sifat kan. Qa ni misalnya kita ada fa'ala, kita nak tambahkan satu sifat kat dia, kita qad fa'ala, sifat tahqiq. So kalau fi'il amar ni dah dia nak menciptakan benda yang tak ada kan. Buat. Asalnya perbuatan tak ada, buat. Kemudian musbati. So fi'il tu kena jenis fi'il yang positif lah, bukan negatif, bukan nafi lah. Lawan dia nafi. Ini problem. So maknanya ikut Ibn Hisham ta'rif dia ni, kita tak bolehlah sebut qad la. Lepas qad ada la, nafi, tak boleh. Sedangkan dalam kalam Arab ada qad la yakunu. Nah, sebab itulah setengah-setengah ulama selepas tu dia orang tambah sikit sini musbat au manfi. Musbat au manfi. Yang pelik lagi, Ibnu Hisham ni dia kata hanya boleh musbat. Tapi dalam penggunaan dia sendiri dalam menulis, dalam murni tu dia guna qad la. Dalam syarah Suzul Zahab dia kan. Suzul Zahab dia pun dia guna qad la dalam penggunaan dia. Bukan dalil ni, dalam penggunaan biasa dia guna ayat qad la. So dua orang yang tulis ta'rif macam ni, yang tak mengizinkan musbat ni, satu Ibn Hisham, satu lagi Qamus Fairuz Abadi.
sahibu pengarang Al-Qamus Muhit, Fairuz Abadi kan. Dia pun tulis gitu juga, musbat. Tapi dalam penggunaan dia sendiri, dia guna qatla ni. Dia tak perasan dia guna. Ini orang iskal baliklah. Dia kata orang yang kata tak boleh tu dia sendiri pun guna. Macam mana dia kata tak boleh? Okay, masalah bila ana bertemu dengan macam ni, ana pun teringat balik ilmu saraf, mizanus saraf. Mizanus saraf yang kitab pertama kita ngaji kan. Dia ada satu wazan madi qarib. So madi qarib ni ialah qad plus madi lah. Madi qarib musbat. Ini musbat lah, tak ada nafi kan. Kemudian dia tulis al-madi al-qarib, wazan tasrif madi qarib manfi. Wazan dia bagi qad ma fa'ala. Semua buh ma. Ma fa'ala, ma fa'ala, ma fa'alu. Maknanya ada qad ma fa'ala, qad ma fa'alu. Kan? Jadi kita doa hafalnya. Doa hafal hasyiah mana-mana pun dalam mizanus saraf tak pernah menyentuh masalah ni. Tapi bila kita baca yang ni sini seolah-olah macam yang ni tak boleh. Kalau la, qad la, yang ni ada ulama iskal. Kata boleh sebab dalam syair-syair Arab ada guna qad la gini. Penggunaan Arab. Sama ada syair ataupun bukan syair. Kan? Tapi qad ma ni tak pernah ada orang sentuh mana boleh. Dan tak pernah orang sentuh kata tak boleh. Tak ada kenyataan yang ni. Qad na. Kemudian kita buat kita type dah penggunaan qad ma ni ada tak orang Arab guna kan. Misalnya kita type Syamilah gitu ya. Qad ma ni keluar tak perkataan qad ma ni, qad ma lepas qad ma ni ada fi'il lepas tu. Ada tak? Memang tak ada langsung. So maknanya qad ma ni tak guna. Jadi kalau qad ma ni tak guna untuk nafi, orang Arab guna apa untuk nafi qarib ni? Madi qarib. Ini kita panggil madi qarib kan, makna has ataupun have. Has been, have been, has eaten, have eaten. So kita panggil madi qarib. Past present tense. So untuk makna has not, macam mana orang Arab nak guna? So dia guna nafi ma juga. So ma fa'ala juga. Tak payah guna qa. So untuk madi qarib, nafi madi qarib dia guna ma fa'ala. Maksudnya qad fa'ala. Ini musbat kan, dia telah melakukan. So ke mana kalau dia tidak melakukan, mana ma fa'ala je. So ma fa'ala tu dia seolah seperti sebab ni takkid kan, takkid. So macam wallahi ma fa'ala. Okay. So yang ni antum kena carilah. Yang ana sebut ni betul ke tak? Yang ni disebut oleh dalam kitab Al-Khata' Mu'jam Khata' was-Shawab fil Lughah. Orang Arab ada tulis satu kitab Mu'jam, senarai-senarai benda-benda yang salah dan yang betul dalam kalam Arab. Salah satunya masalah yang ditimbulkan yang ni. Yang penggunaan qatla. So dia pun buat keluar kenyataan Ibn Hisham yang ni. Qatla. Kemudian al-mujarrad, satu fi'il yang selepas qad ni mesti yang bebas daripada al-mujarradi. Mana yang bebas daripada lan lah. Daripada jazim, contohnya lam. Nasib yang menasabkan, contohnya lan. Dan huruf-huruf tanfis, huruf-huruf yang menunjukkan masa depan. Seperti sa dan saufa. Sebab apa tak boleh? Sebab masing-masing memang dikhususkan perlukan kepada fi'il kan. So lam ni memang dikhususkan kepada fi'il. Lan pun hanya masuk kepada fi'il. Sa pun hanya masuk kepada fi'il.
saw pun yang masuk fi'il. So mana boleh dua masuk berebut dengan qad. Qad pun nak kepada fi'il, lam pun nak kepada fi'il. So tak boleh masuk. So salah satu aja. Wa hiya ma'ahu kal plus fi'il. Qad ni qad kan? Bersama dengan fi'il, ni qad bersama dengan fi'il, seolah-olah sudah menjadi satu juzuk. So qad fa'ala tu jadi satu juzuk dah. Tak boleh berpisah. So macam mana nak mari lagi yang lain tak boleh kan? Jadi bila dia jadi satu juzuk, dia tidak boleh dipisahkan oleh benda-benda lain sini. Campur ni tak boleh dah. Qad fa'ala terus. Qad daraba terus. Biasanya kita masukkan zaraf dengan huruf jar kan. Dia bebas nak duduk mana-mana kan. So tak boleh dah. Qad sobahan daraba. Dia pukul pada waktu in the morning. Dia memukul pada waktu pagi. Tak boleh. Sebab qad mesti direct. Kecuali dia kata untuk qasam saja boleh. Fala tusalu minhu bi syai'in. So qad dengan fi'il tak boleh dipisahkan dengan apa-apa. Allahumma illa melainkan. Allahumma illa ni mari satu package untuk bermakna kecuali. Kecuali dengan qasam. So qasam boleh. Sebab qasam ni maksud qasam bila takkid untuk taukid kan. So taukid dia tidak membawa makna baru. Makna masih lama. Makna qad tu ya kalau untuk takrib lah, kalau untuk tawaqqa' lah kan. So masuk dia kekal. So dia tidak mengganggu makna dia. So maknanya dia seolah-olah macam satu package juga, masuk dalam tu juga. Sebab tu diizinkan. Contohnya sumpah mencelah antara qad dengan fi'il. Ini qad, ini fi'il dia. Tiba-tiba masuk qasam. Ini diizinkan. Kecuali ini. Untuk sumpah. So, akhalidu qad wallahi au ta'ta ashwatan. Wa ma qa'ilul ma'rufi fina yu'annafu. Ini penyair ni dia nak marah kepada penguasa Khalid. Ini menghukumkan adik-beradik dia, tak tahulah abang ke adik dia, dengan hukuman potong tangan. So bagi penyair dia kata tanpa bukti, tanpa apa-apa proof, dihukumkan potong tangan. Itu tak patutlah dia kata. Lalu dia bacakan syair ini kepada Yazid. So Yazid pun hebat sebagai seorang yang mahir bahasa Arab. Dia baca yang ni, dia tersentuh lalu melepaskan adik-beradik dia tadi. So ni sini mana ya kan? Wahai. Wahai Khalid. Ya Khalid. Qad wallahi kamu telah, demi Allah kamu telah au ta'ta ashwatan, telah membuat satu kesilapan. Membuat kesilapan. Au ta' mana pijak sebenarnya. Memijakkan ashwatan ni asalnya unta kan. Unta yang kan kita belajar makam hari ni, unta yang buta mata. So bila dia berjalan kan meraba-raba sepak kau tu, sepak kau ni, sepak kau tu kan. So maknanya buat kerja tak betul lah tu. Buat salah tak betul. So ashwatan, kamu pijakkan ashwatan. Artinya kamu telah melakukan kesilapan. So aku ni aku kata benda yang hak. So wama alqailul ma'ruf, tiada yang bercakap dengan perkara ma'ruf di kalangan kita yang akan dicela, yu'annafu. Jadi syahid kita sini ajalah. Wallah ni datang antara qad dengan au ta'ta. So kalau kita terjemah wahai Khalid, demi Allah kamu telah terlibat au ta'ta dengan perkara tak betul, ashwatan. Terlibat memutuskan perkara yang tak betul, ashwatan. Dan aku berkata ni kata tak ada orang yang, aku ni berkata hak, kerana tidak ada orang berkata hak di kalangan kami ni yang akan dicela. Kamu sendiri pun suka benda yang hak kan? Aku kata ni benda yang hak. Aku sepatutnya tidak dicela. Satu lagi syair dia bagi, boleh mencelah ni, dalil dia.
Kaqaulihi, ini pun kaqaulin akhar. Faqat wallahi bayyana li anai biwashki firakihim suradun yasihu. So, orang Arab ni dulu-dulu kan, dia suka sangat dengar ramalan-ramalan burung-burung, bunyi burung ni macam kita lah, bunyi burung hantu ke ni, kata ada orang nak mati. Orang Arab macam tu jugalah, dia kata faqad wallahi bayyana, demi Allah telah bayyana, telah memberitahu kepada aku, suradun, burung, sejenis burung nama dia surad, burung yang mengeluarkan suara, yasihu. Dia beritahu tentang li anai, tentang penderitaan aku. Anak, penderitaan, ya atau aku lah kan. Bayyana li, telah memberitahu aku tentang penderitaan aku disebabkan oleh biwashki, disebabkan dekatnya, washki mana? Qarib. Atau biqarbi, dekat dengan yasihu ni, biwashki. Betul eh? So yasihu ni dia menjerit dikala lah dekat dengan berpisahnya dengan mereka. Mereka ni mungkinlah kerabat dia ke apa ke. So dia kata bunyi burung tu artinya aku akan berpisah dengan mereka lah. Dekat dah nak berpisah dengan mereka. Ini yang syair. Yang bukan syair pun ada juga, selain daripada guna wallahi, guna sumpah yang lain. Demi apa? Demi umur aku. La amri. Sumi'a, didengar dalam kalam Arab. Arab kata qad la amri. Sesungguhnya kan. Demi umur aku. Qad bittu, aku telah tidur, aku telah bermalam. Bittu, berjaga. Sahiran, mana tak tidur malam lah. Aku bermalam dengan berjaga. Sahiran. Ini dalil untuk selain daripada sumpah guna nama Allah, boleh juga bersumpah dengan nama benda-benda lain, mencelah antara qad dengan fi'il dia. Ini dalil untuk kalam biasa, bukan kalam syair. Contohnya, qad wallahi ahsanta. Demi Allah, benar, sungguh kamu telah buat benda yang elok. Qad ahsanta. Okay, kadang-kadang dia kata qad plus fi'il. Kadang-kadang fi'il tak sebut. Sebut qad je. Wa qad yuhzaful fi'il. Kadang-kadang dihazafkan fi'il. Ba'daha, selepas qad. Lidalilin. Jika ada petunjuk. Contohnya, kaqaulin nabirah. Seperti kata-kata penyair nabirah. Ini penyair jahiliah juga, nabirah. Afida at-tarahhulu ghaira anna rikabana lamma tazul birihalina. Qaruba. Setengah-setengah manuskrip guna azifa. Dua-dua mana dana dengan qaruba, dekat. So penyair kata ni, dia kata kami ni gerombolan kami ni, kafilah kami dekat dah nak musafir dah ni. Afida at-tarahhul. Musafir ni nak dekat dah. Tapi dia kata ghaira rikabana, mana unta kami, anna ibilana, unta-unta kami, lama belum lagi, not yet, tazul, belum lagi berpergian, beredar, dengan membawa barang-barangnya, biri halina, ni barang-barang yang ada dalam, yang punggahan, muatan yang ada dalam unta itu panggil rihal, biri halina. Wa ka'an di sini takfif kepada ka'annahu. Suhu ni dhamir sya'n,
Ini takfir. Ka'anna jadi kan. Ka'an. Seolah-olah dia unta-unta ni dia kata qadid. Qadi. Sepatutnya qadi. Qadi tazalah. Qad zalat. Ay zahabat. So walaupun dia kata, walaupun dia orang belum pergi lagi, unta tu belum bertolak lagi, belum beredar lagi, tapi seolah-olah dah beredar dah. Qad telah zalat, telah beredar dah, telah pergi dah. Sebab apa? Sebab unta tu memang tahu dah, kami ni memang nak pergi dah. Kami macam mana takkan duduk sini, tunggu, berhenti sekejap aje. Jadi walaupun tak pergi lagi, tak pergi lagi, seolah-olah sudah pergi dah, rasa nak pergi tu dah ada dah. Jadi ka'an qad zalat, ka'an qad zalat. So maknanya hazaf zalat kerana sudah difahami daripada sini. Konteks ayat lah. Okey, selesai kita tentang qad. Sejak hari tu, sebelum ni kita bagi qad pada dua. Satu qad makna isim, satu lagi qad makna harfun. So isim dah habis. So isim ada berapa? Ada dua kan? Satu isim fi'il, isim makna fi'il, satu lagi makna hasbun. Hasbu. So kedua-duanya makna cukup. So isim fi'il makna yakfi. Yang ni mana hasbu mana? Ini maknanya hasbu. Yakfi mana fi'il kan? Maknanya ini pun makna cukup, ini pun makna cukup. So masing-masing tu ada permasalahan dia masing-masing. Macam hasbu sini, ada yang mabni, ada yang mu'rab. Isim fi'il pula cara baca dia. So ada yang guna nun untuk ni, qad ni, ada yang untuk satu baca dia, qad ni je ya. Kalau yang ni ada boleh dua-dua dia. Mabni, qad ni boleh, qadi boleh. Walaha khamsatu ma'ani. Untuk harf ni ada 5 makna qad. Tapi dia tulis 6. Salah satunya yang akhir sekali tu dia tolak, so tinggal 5. Walaha khamsatu ma'ani. Yang pertama qad, ahaduha qad untuk tawakkuk, expectation, jangkaan. So expectation kalau masuk pada mudhari' dia kata wadih. Wazalika tawakkuk ni kalau qad plus mudhari'. Yang ni jelas dia kata ada unsur-unsur tawakkuk, wadihun. Sebab tawakkuk ni untuk benda yang future kan. Dia akan marilah, dia akan mari. So dia akan balik, dia akan datang. So tawakkuk, harapannya dia akan mari, akan datang. So jelas untuk fi'il mudhari'. Kaqaulika seperti kamu kata qad yaqdumu al-ghaib al-yawm. So mungkin akan balik, orang yang absent tu akan balik hari ni. Al-yawm. Mungkin orang yang ghaib tu akan balik hari ni. Iza kunta tatawaqqa'u qudumahu. So bila kamu expect dia akan pulang, dia akan balik. So kita akan ucapkan qad yaqdumu al-ghaib al-yawm. So qad plus fi'il mudhari'. Sini mana expectation. Okay, untuk fi'il madhi ni okey. Mudhari' ni okey. Yang madhi ni problem. Sebab ada yang menentang, ada yang menyabitkan. So wa amma ma'al madhi, qad kalau plus fi'il madhi, ada yang menyabitkannya. Fa asbatahu al-aksarunya. Kebanyakan ulama mengatakan boleh. Sabit. Contohnya Khalid, guru si bawah kata, qala al-Khalid, orang Arab kata yuqalu qad fa'ala. Bila disebut qad fa'ala apa dia maksud ni? Kalau dikatakan kepada orang yang liqaumi yang sedang menunggu, yang taziruna al-khabara, berita, kata dia dah buat ke?
Assignment yang kita bagi tu dia dah buat ke? Menunggu-nunggu kan? So kita pun jawab, dia buat dah. So qad fa'ala. So atas bersesuaian dengan tadi menunggu-nunggu jawapan tadi kan? So qad fa'ala. So tengok konteks lah ni, tengok konteks. Kadang kita makna tahqiq tadi. So konteks sini konteks tawakkul. So dia kata sini pun boleh pakai untuk qad qamatis salah, qad qamatis salah. Sebab masing-masing menunggu solat ni. So wa minhu, so antara contoh tawakkul ialah kata-kata muazzin, qaulul muazzin, qad qamatis salah. Solat mari dah. Sebab jamaah sedang menunggu. Ya anna jama'ata muntaziruna lizalika. So boleh juga yang takrib tu, takrib mana dekat dah ni. Kan? Dah dekat dah waktu solat ni sekarang ni. Takrib. Contoh lagi penggunaan Arab. Wa qala ba'duhum taqulu qad rakibal amir. So raja, prince, qad rakiba. Dia dah naik kuda tu. Bagi yang menunggu, kita sebut ni kepada liman yang taziru rukubahu. So, pengawal kata kan. Bos tanyalah. Lama bos tunggu. Bos di antara pengawal dia kata, ni, raja kita dah naik dah ke? Kuda dia tu. So pengawal pun jawab, qad rakibal amir. Dia dah naik dah. So ada unsur-unsur menunggu situ, tawakkul. Expectation. So yang ni pun boleh juga ada ayat Quran ni boleh juga di-applykan makna menunggu. Expectation. Sebab kes zihar ni kan, so wanita ni di zaman Rasulullah Khawlah kan. Khawlah dengan Aus. Ni suami isteri ni. Ini garang sikit. So dia nak marah isteri dia ziharkan. Dia kata, mu ni supaya mak aku. Supaya mak aku. So hukum waktu tu, hak apa tu? Kira cancel lah perkahwinan tu. Cerai lah kira. Zihar tu kira cerai. Tak boleh lah nak rujuk apa. So Khawlah ni bimbang dia ada anak lagi, dia pun tak larat dia bergantung sangat suami dia kan. So bila dia jumpa Rasulullah tu, berkali-kali dia merajaah dengan Rasulullah supaya ada hukum lain. So ada unsur-unsur menunggu di situ kan. Menunggu jawapan. Lalu Allah pun sebut, qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka. So Allah telah mendengar kata-kata wanita yang sentiasa bermujadalah dengan kamu tu ya, sentiasa merujuk kamu, berkali-kali datang kepada kamu. Turaji'uka. Berkenaan dengan suami dia yang menziharkan dia, fi zawjiha. So kerana isteri dia tadi, li'annaha wanita tu kanat tatawaqqa'u, menunggu-nunggu jawapan daripada Allah Ta'ala. Ijabat Allah Subhanahu Wa Ta'ala li du'aihi. Doa dia sebagai agar adanya wahyu yang turunkan hukum barulah mengenai zihar. Patutlah turun, hukum tu boleh bayar. Ini kan kafarah. Yang tadi yang musbitun lah. Golongan yang menyabitkan qad boleh bermakna tawakkul. Ini golongan yang mengingkari. Wa ankara ba'duhum. Sebahagian ulama mengingkarinya qaunaha qad sebagai untuk tawakkul, li tawakkul. Untuk madhi kan? Ma'al madhi bersama dengan madhi. Sebab apa? Dia bercanggah lah. Sebab tawakkul ni asalnya menunggu perbuatan itu berlaku. At-tawakkul artinya intizarul wuqu'. Menunggu perbuatan itu berlaku. Sedangkan madhi itu sendiri mempunyai makna menyatakan bahawa perbuatan telah berlaku. Awal madhi kan waqa'. Maknanya dia punya wadak tu dah lain dah.
Wadha' tu dah lain. Wa qad tabayyana bima dzakarna anna al-murada musbitina lizalika annaha tadullu ala anna al-fi'l al-madhiya kana qabla al-ikhbar mutawaqqa'an la annahu al-an mutawaqqa'. Yani, jadi waqad tabayyana bima dzakarna anna murada musbitina lidzalika annaha tadullu ala anna al-fi'l al-madhi kana qabla ikhbar, sudah mutawaqqa' kan? Sudah dijangkakan akan berlaku. Mutawaqqa'an, diharapkan berlaku. La annahu al-an mutawaqqa'. Bukannya sekarang mutawaqqa'. Ni qad sami'a ni macam kita bercakap sepatutnya qad yakdumu tadi kan? Yakdumu tu waktu tu kan? Waktu tu you expect, maknanya in future kita peristiwa tu berlaku. So expectation tu berlaku masa kita bercakap tu. Tapi kalau yang madhi, so bila madhi tu, madhi kan benda yang past. So qad ni menunjukkan benda yang past. Qad ni expectation ni kepada benda yang past. So expectation ni berlaku sini. Sedangkan yang kita nak expectation berlaku sini. Ia dah lain kan? La anhu al-an mutawaqqa'un. So ini rak dia kepada Abu Hayyan lah. So ayat mujadalah tadi. Okay, sekarang ni dia pergi detail lah. Pergi detail oleh kerana tadi bercanggahnya fi'il madhi dengan tawaqqa', makna tawaqqa'. Maka dia kata kita boleh buat satu pendapat lain. Pendapat yang ketiga. Satu pendapat boleh, satu lagi ingkar, kan? Satu lagi yang ketiga ni, ingkar tu dengan faktor apa? Bukan. Qad bukan apa? Qad bukan dalalah untuk yang sekarang ni masalah kita kata qad tu sendiri. So qad tu sendiri ada makna tawaqqa' kan? Walaupun masuk pada fi'il madhi. Jadi tak kenalah fi'il madhi ni untuk benda yang telah lalu kan? So macam mana kita nak kekalkan lagi maksudnya? Qad kita nak pakai juga expectation. Tapi bukan qad yang menunjukkan expectation. Tapi fi'il tu sendiri yang menunjukkan expectation. So walladhi yazharu li, yang zahir kepada aku ialah pendapat yang ketiga, qaulun salisun, iaitu wa huwa annaha la tufidu at-tawaqqa' aslan. Kan? Maknanya qad tu sendiri, batang tubuh dia tu sendiri tidak ada unsur tawaqqa'. So kalau yang gitu, macam mana kamu nak kata tawaqqa' berlaku pada fi'il mudhari'? So untuk kes fi'il mudhari', walaupun qad sini plus fi'il mudhari', dia kata fi'il mudhari' itu sendiri dah ada makna tawaqqa' dah. Kan? Amma fil mudhari' fali anna qawlaka, kalau kamu kata yaqdumu al-ghaibu, orang yang tak datang tu akan balik, orang yang ghaib tu, orang yang hilang tu akan balik kan? Yaqdumu, akan balik. So yang ni pun akan tu pun semua dah unsur menunggu dah akan balik. Yufidu tawaqqa'. Walaupun tanpa adanya qad. Biduni qad. Kerana zahir, izi zahiru min halil mukhbir. Ni kita ni sebut ni. Yang kedua al-ghaib. Orang yang mukhbir tadi. So dia min halil mukhbir an mustaqbalin. So dia nak cerita tentang benda yang akan datang kan? Annahu mutawaqqi'un lahu. Bahawa dia memang menjangkakan dia akan balik. Itu untuk kes mudhari'. Orang tu tak balik dah. Orang itu lama dah tak balik. Kemudian ada hing-hing dia nak balik kan. So kita kata yaqdumul ghaib, yaqdumu akhi akan balik. Kan itu mana expectation lah. So tak perlu adanya qad. So qad mana ada, walaupun ada qad, so qad tu sendiri bukan petunjuk
Sebab kalau kita kata petunjuk, dia akan jadi problem dengan madhi tu pula. Okay, ni cara dia nak kemukakan dalil kenapa madhi itu kita tak boleh pakai. Dia untuk qad ni tak boleh pakai dengan madhi. Maksud tak boleh pakai dengan madhi ni, qad ni makna expectation. So maknanya kalau kita kata qad ni makna expectation untuk madhi, nanti ada unsur-unsur lain macam la ke. So la ni asalnya la, contohnya la li nafil jins. La untuk nafi jins kan. Ni nama dia. Yang asal dia. Tapi oleh kerana makna-makna yang macam ni, so la tu boleh kita ubah makna dia bukan li nafi jins lagi. So la tu makna la istifham pula. Kerana ada unsur makna yang boleh bertukar tu kan. Kita tak nak macam ni, berlaku macam ni. So kalau kamu ubah macam tu, jadi tempat lain pun kena ubah juga. Okay. Jadi dia kata, wa amma fil madhi, adapun fil madhi kenapa kita tolak dia, qad tu tak boleh jadi. Batang tubuh qad tak boleh jadi expectation. Fali anna law sahha, kalau sah kamu kata qad tu boleh jadi expectation, tawaqqa'. Law sahha isbatu tawaqqa' laha, bima'na annaha tadkhulu. Dengan kita maksudkan bima'na annaha, bahawa qad ni sendiri tadkhulu ala ma huwa mutawaqqa'un. Bapak akan masuk kepada benda yang tawaqqa' kan. Maksudnya qad sini sami'a kan. So qad kepada ni mutawaqqa' lah ni. Benda yang kita expect kan. Mutawaqqa'. Kita sendiri tu mutawaqqi'. So benda yang kita expectation sami'a lah. So mutawaqqa'. Sebab dia kata qad ni masuk kepada yang kita expect kan. So tadkhulu ala ma huwa mutawaqqa'. So kalau kita kata ni benda-benda boleh, nescaya la sahha an yuqala fi, boleh juga dikatakan pada ungkapan la rajula ni, lain nafil jins kan. Tiada sebarang lelaki. Bila kita ucap gini? Bila orang tanya, hal min rajuli? Ada orang yang ada dalam rumah tu. Min huruf jar, min zaidah je kan. So hal min rajuli, ada tak mana-mana orang? So kita jawab la rajula kan. So bila orang tanya sini, dia expectation lah kan. Dia expect lah kan. Ada orang yang tak ada jawapan kan. So jawapan lagi la rajula. So bahagian sini ni expectation lah kan. So sini maksudnya la sini akan jadi la apa? La untuk istifham lah. Kerana sini ada unsur sini. Unsur pertanyaan di sini. Sedangkan la sini mu'tamak dah kita kata lain nafil jins. So kerana iktibar kepada benda ni kan. So la ni kalau seperti qad iktibar kepada ni dibubuh nama dia, sama dah juga yang ni pun iktibar kepada yang ni, so nama dia akan jadi nama lain. Inna la lil istifham li'annaha lil istifham, mana untuk jawab istifham lah. La ni untuk jawab istifham. So li'annaha la tadkhulu illa jawaban. Sebab bila kita sebut la rajula gini, sebenarnya la tadkhulu dia tak akan masuk melainkan untuk jawab kepada orang yang bertanya, liman qala hal min rajulin dan sebagainya lah. So falladhi ba'da la, benda yang selepas la ni, benda yang nak ditanya kan, mustafhaman kan, mustafhamun kan, tentang dia kan. So, orang lain yang tanyalah, min jihati syakhsin akhar. Sama lah juga, kama anal madhi ba'da qad mutawaqqa'un kadzalika. Kan? So la rajula qad sami'a. So yang ni berkenaan yang ni. So yang ni berkenaan yang ni. So yang ni kerana istifham. So yang ni pun kerana yang sini. Kan? Aspek ni duduk sini. Ni aspek pun duduk sini sebelah sini. Jadi nama pun kena tukar lah. La ni. Okay, dalam ramah-ramah dia kata, dalam permasalahan ni, dalam ramah-ramah ahli nahwu, yang lebih berhati-hati dalam memberi pentakrifan ni ialah Ibn Malik. Sebab takrif orang lain tu nampak semacam qad sendiri, maknanya dia expectation. Tawaqqa'. Tak, kita tak nak nampak dia tu sebagai qad sebab jadi problem. So yang kita naknya ialah benda lain tu expectation.
Expectation tu bukan kepada kau, kepada fi'il tu. Okay. Wa ibaratu Ibnu Malik. Mana ungkapan yang digunakan oleh Ibnu Malik tentang tawakkuk ni, yang ni bagus dia. Hasanatun. Sebab dia guna macam mana? Fa innahu qala, so dia berkata, dia kata ni dalam kitab apa ni? Nombor 3. Dalam kitab Tashil dia. Dia ada kitab dia Tashil. Tashil tadi. Tashilul Fawaid wa Takmilil Maqasid. Lepas tu dia pula buat syarah pula. Dia sendiri syarah. Syarah kepada syarah Tashil. Syarah Tashil dia banyak lah. Salah satu dia sendiri yang buat. So dalam tu dia tulis wa takunu harfan fatadkhulu ala fi'lin. Tengok. Fi'lin madhi mutawakki'in. Fi'il madhi tu yang mutawakki'nya. Huruf ka' ni masuk kepada fi'il madhi yang mutawakki'. Bukan ka' tu sendiri ada unsur tawakkuk. So fi'il madhi tu pula la yushbihu al-harf. Fi'il madhi tu bukan fi'il yang jenis serupa dengan harf. Yang tadilah, bukan yang jamik tadi. Kan macam ni'mah. Ini tak termasuk. Fi'il madhi yang macam mana? Yang bukan jenis macam ni'mah. Ini istilah dia guna la yushbihu al-harf. Li taqribihi minal hal. Walam yakul, tengok dia sendiri tak kata innaha tufidu tawaqqa'. Dia tak kata qa' ni sendiri memberi faedah expectation, tawaqqa'. Malah dalam bab mudhari' dia tak sentuh langsung pun istilah tawaqqa'. So walam yata'arrad. So dia tidak sentuh langsung untuk tawaqqa'. Yang fi dakhilah at-tawaqqa' fi walam yata'arrad li tawaqqa' fi dakhilati 'ala al-mudhari'. Maknanya qa' yang masuk kepada fi'il mudhari'. Al-battata, absolutely. So dia tak sentuh pun. Dia kata yang ni yang hak. Wa hadha huwa al-haqqu. So maknanya pendapat Ibn Hisham, bagi dia qa' sendiri tidak mempunyai unsur tawaqqa', tapi kalimah lain yang menunjukkan makna tawaqqa'. Konteks, semua konteks. Sini yang 5 ni semua konteks lah. Sebab tu tadi qa' sami'ah kan, boleh mana expectation. Boleh bermakna qa' sami'ah tu mana tahqiq, sesungguhnya Allah mengetahui. Asani. Yang kedua qa' untuk makna takrib. Dia mendekatkan madhi kepada hal. So untuk kita past present tense lah. Macam has gone, have gone. Ataupun kita panggil madhi qarib. Madhi yang dekat. Contohnya, kalau kita kata mendekatkan madhi kepada hal. Sekarang. Takrib mana mendekatkan? Asani takribul madhi minal hal. Kepada hal. Taqulu. Contohnya kalau kamu hanya kata qama Zaidun, telah kan? So boleh jadi lama, boleh jadi sekarang. So fayahtamilu al-madhi al-qarib wal-madhi al-ba'id. Boleh bermakna maknanya stand kan, atau ni has kan. Yang ni stand stood je lah. Tapi kalau kita kata bubuh qad, fa in qulta qad qama, maka ini hanya boleh dipakai untuk has saja ataupun have saja. Past present tense. Qad qama ukhtussa bil qarib saja. Dikhususkan untuk qarib saja. So kalau nak jadi baik lagi, nak jadi baik tambah kana lah. So kana qad qama. So sini akan jadi had lah.
Jadi ba'id. Kalau kita tambah ka, kana. Jadi ba'id. Okey, berdasarkan kepada takribul madhi minal hal ni, akan terbina beberapa fawaid di sini. Imbana terbina ala ifadatiha zalika ahkamun. So zalika ni sifat kepada ifadah lah. Akan terbina beberapa hukum daripada faedah takrib madhi kepada hal itu. Yang pertama, ahaduha annaha la tadkhulu ala laisa. So dia kata qad kalau bermakna qarib, so dia tak akan masuk kepada laisa. So tak boleh kata qad laisa. Qad ni'ma. Qad bi'sa. Kerana dia sendiri hal dah. So dia nak takrib apa benda lagi? Laisa ni mana hal dah. Asa pun hal sekarang ni. Ni'ma ni. Bi'sa tu kan. So li'annahunna, kerana semua ni merujuk kepada hal. Sedangkan qad ni untuk takrib. Bawa mari. Nak bawa mari apa benda ada dah. So fala makna li zikri ma yuqarribu. So tidak ada makna menyebut ma yuqarribu, apa yang mendekatkan ma huwa hasilu. Mendekatkan sesuatu yang sudah pun berlaku. Satu. Sebab apa yang ni tak boleh. Kau tak boleh masuk pada laisa. Yang kedua, walidzalika illatun ukhra. Bagi qad gini ada alasan yang lain. Kenapa laisa asas semua ni tak boleh masuk kepada qad, tak boleh masuk kepada dia. Wa hiya anna siyarahunna. Sirah-sirah ni, sirah-sirah laisa, asa, ni'ma, bi'sa ni, la yufidna, tidak memberi faedah makna zaman. Kan? Laisa, bi'sa, so dia tidak menunjukkan faedah zaman. Bukan fokus dia utama lah menunjukkan makna zaman. Jadi nak takrib apa benda? Dia tidak merujuk kepada zaman. Wala yatasarrafna, kemudian dia tidak ditasrifkan. Laisa apa semua tu kan? Tidak ditasrifkan, maksudnya tak ada laisa isim fa'il dia la isun ke. So ni'ma isim fa'il dia na'imun. Untuk ni'ma tak boleh kan? Sebab dia ni beku, semua ni beku. Jami'. So dia tak boleh tasrifkan, so dia lebih dekat kepada isim. Ashbahna. So semua ni menyerupai isim. Al-isma. Sedangkan kita nak takribkan fi'il, bukan takribkan isim. So bila dia condong kepada isim, so dia jauh daripada ciri-ciri fi'il. Seterusnya Ibn Hisham jawab, ni dalam syair ni ada macam mana ni? Qad asa. Qad masuk kepada asa. So asa ni bukan asa ni, asa makna lain. So asa ni makna dia istadda. Asa ya'su. Jadi kuat. Laulal haya'u, kalau tidaklah kerana malu, kata penyair. Adi ni kata. Wa amma qaulul adi laulal haya', kalau tidaklah kerana malu. Dan wa anna ra'si, kalau tidaklah kerana kepala aku, qad asa al-mashibu, uban telah kuat, telah banyaklah fihi. Nescaya lazurtu, nescaya aku akan menziarahi Umma al-Qasim, Ummu Qasim. Kasih dia kot. Kalau tua-tua nak pergi malu dah jumpa kasih. Jadi asas tu laisat asa al-jamidah. Laisat asa al-jamidata. Laisat hiya, laisat al-asa ni ialah asa al-jamidata. Okay, hukum yang kedua. Maknanya kalau kita kata qad ni untuk takrib, akan ada hukum kedua, wujubu dzuhuliha indal basriyina illa al-akhfash ala al-madi al-waqi' halan. Kan?
So, wajib masuknya qad, di sisi ulama Basrah melainkan akhfash, illa al-akhfasha, wajib masuk kepada fi'il madhi. Madhi itu pula terletak sebagai hal dalam ayat tu. Hal nasab tu kan. Hal itu maknanya ayat tu, fi'il madhi tu, ayat tu ayat hal. Contoh sini kan. Wa ma lana imma zahiratan, hal tu sama ada zahir ataupun takdir. Zahir maknanya adalah qad tu. Muqaddarah, artinya qad tu ditakdirkan. Ada. Contohnya, wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah. Apa hanya kami tidak akan berperang di jalan Allah, sedangkan kan, hal kan, sedangkan kami telah dikeluarkan, dalam keadaan kami telah dikeluarkan daripada kampung halaman kami, begitu juga dengan anak-anak kami, wa abnaina. So waqad ni, sebab ayat di sini ni kalau tak ada qad kan, wa ukhrijna kan, ini ayat ni ayat hal. So ayat hal wajib kena masuk qad. Sebab qad ni menolong lagi maknanya, sebab hal makna dia sekarang kan, walaupun peristiwa yang lalu, tapi konteks tu konteks hal. So dia kena madhi pun madhi yang berbentuk hal lah kan. So matuk yang berbentuk hal kena ada qad lah. Kalau tak ada qad ni tak ada menunjukkan ciri-ciri sekarang tu hal. Ataupun dalam ayat tu tak ada qad, tapi sepatutnya ada qad, tak dimasukkan sahaja, tapi ayat sepatutnya qad di situ. Contohnya hadhihi bid'atuna. Adik-beradik Yusuf dia balik daripada jumpa Yusuf dan diberikan hadiah yang banyak, diberikan makanan, masukkan dalam tu, dalam muatan dia tu, kemudian tunjuk ke ayah dia kan. Ni dia kata, kami nak bawa Benyamin sekali lagi ni. Dia orang tu baik, dia kata kan. Dia tu baik, dia minta Benyamin supaya pergi. Dia baik. Tengok dia hantarkan makanan ni. Kan? So dia kata, hadhihi bid'atuna. Ini dia kata, barang-barang kami dulu. Dia hantar balik. Ruddat ini, telah kan? Dalam keadaan telah dipulangkan semula. Ruddat ilaina. So maknanya qad ruddat ilaina, walaupun tak ada di sini, tapi hukum dia ada. Ini kita panggil muqaddarah lah. So adalah sebab-sebab kenapa dihazafkan. Yang ni pula, illa alladhina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaq au ja'ukum hasirat suduruhum. Illa alladhina yasiluna, melainkan orang-orang yang berlindung dengan satu kaum. Antara kamu dengan mereka ada perjanjian. Perjanjian aman lah. Hantar-menghantar ni, golongan yang berperang ni kan. Au ja'ukum, ataupun mereka datang, au alladhi ja'ukum waqad hasirat suduruhum an yuqatiluhum ma'a qaumihim. Ataupun orang yang datang kepada kamu dalam keadaan lah. So mereka dah sempit dada dah. Maksudnya mereka tak mahu lagi untuk berperang dengan memerangi kamu, berserta dengan menyertai kaum-kaum mereka. So orang yang macam ni, ilalladhi. So hak lain tu boleh perang kan? Ni kan, waqtuluhum haitsu wajadtumuhum. Yang lain tu semua kamu boleh perang. Orang yang memerangi kamu boleh berperang, boleh kamu perangi mereka, melainkan yang ni aja, ilalladzina yasilun. Kalau kamu ada perjanjian dengan mereka ataupun yang tak mahu berperang dah dengan memerangi kamu, yang ni kamu boleh protect dia. Jangan perangi mereka. So sini qad hasirat lah kan? Qad hasirat. Qad hasirat. Mereka datang dalam keadaan mereka dah sempit dada dah daripada nak berperang dengan kamu.
Wa khalafahum al-Kufiyyun wal Akhfash. Faqalu la tahtaju li dhalika. Likasrati wuqu'iha halan biduni qad. Wal aslu adamu takdir. La siyama fima kasura istimalu. So sini pun dia tak komen. So dia kata pendapat Kufah. So Kufah kata tak perlu pun masuk qad. Kan? Wa khalafahum al-Kufiyyun wal Akhfash. So, golongan Kufah termasuklah Akhfash. So Akhfash ni murid si bawah kan. Sepatutnya Basrah kan. So termasuk dalam golongan Kufi ni, Basrah ni ialah Al-Akhfash. Faqalu, so mereka berpendapat di zalika. So la tahtajul hal. La tahtajul hal kepada takdir. Likasrati wuqu'iha. Halan biduni qad. Kerana banyak fi'il yang ataupun banyak fi'il yang dia tu jadi hal tapi tanpa biduni qad. Wal aslu adamu takdir. Wal aslu adamu takdir. So kalau maknanya asal tu orang Arab dia guna tanpa qad kan. So tak payahlah takdir macam tadi ayat yang akhir tadi. So tak ada qad kan. So konteks tu memang dah banyak dah penggunaan Arab macam tu. So asalnya kita kira yang asal tak ada. Wal aslu adamu takdir. La siyama fima kasura isti'maluhu. Terutama sekali kalau apa-apa penggunaan, kalau dah banyak orang guna gitu, Arab banyak guna gitu, so tak perlulah takdir adanya. Adanya benda lain lah untuk mewakili makna hal. Dia diam je sini ya. Makna hal dah. Makna hal dah. Tak perlu takdir qadnya untuk menghalkan lagi. Dalam keadaan kita pun dalam ayat-ayat biasa kan, kalau kita baca kan, ayat tu macam kita kata dalam keadaan kita kata kan. Walaupun dia tak ada qad situ kan. Tapi untuk orang lain dia i'rab lain lah. Dia tak i'rab hal situ sebab hal kena syarat, kena ada qad lah, kena ada waw lah. So dia kata kalau dah konteks tu memang dah makna hal, so tak wajib dah masuk qad. Sebab apa? Sebab madi mana lepas. Sebab lepas nak jadi hal macam mana? So kena ada tanda-tanda menunjukkan hal. Sebab tu masukkan qad tu, takrib kan, jadi hal. So kalau kita boleh sebut satu alasan yang walaupun dia madi tapi dia boleh hal. Kerana madi bercanggah dengan hal kan. Ada kata hal dalam nahwu la yunafiha al-madi. Dalam nahwu dia tidak bercanggah dengan madi. Kerana hal ni ialah sifat yang muqayyad li'amilihi. Hal muqayyad. So hal terikat dengan amil. Zaman hal, zaman amil. Jadi bila zaman amil, tak kira lah dia fi'il madhi ke ataupun tidak kan. Sebab dia terikat dengan amil dia. So kalau amil dia madhi kalau dia mudhari' kan. Contohnya ada kan, kama fi apa? Nazala Adam minal jannah. Wa qad asifa ala dhalika. So dia kata Adam turun daripada syurga. Wa qad asifa ala dhalika. So dia kecewa kan? Ala dhalika. Au halian kama fi, ni madilah. Kan dia turun dan dia kecewa. Mana madi? Kalau makna hal, mana dia terikat dengan madi kan? Nazala kan, madi kan? Hal ni, waqat asifah ni, dia fi'il madi. Dan dia terikat dengan nazala kan? Yang ni pula contohnya, Ja'a Zaidun al-ana. So walaupun fi'il madi sini Ja'a, tapi madi yang sekarang kan? So rakiban di sini,
So rakiban ni terikat dengan ja'a yang jenis sekarang. Walaupun sini madi, tapi madi yang jenis sekarang. So tak ada masalah dia kata madi tu hal tu sebagai madi sebab dia terikat dengan amil, bukan dia sendiri.